Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berhormat Tuan Chang Lee Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, mewakili Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Yang Berbahagia Datuk T.S. Dr. Haji Aminuddin Hasim, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Yang Berusaha Puan Hazami Habib, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia, Yang Berbahagia Profesor Datuk V.J. Komadas, Pengerusi Jawatan Kuasa Fellow Kanan Akademi Sains Malaysia, Yang Berbahagia Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail, Presiden Akademi Sains Malaysia ke-5, pegawai-pegawai kanan kerajaan, rakan-rakan media serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dengan penuh rasa sukacita, saya mengalu-alukan kedatangan para hadirin ke Majlis Penganugerahan Fellow Akademi Sains Malaysia dan pengiktirafan Top Research Scientist Malaysia bagi tahun 2023. Malam ini merupakan malam yang cukup bersejarah dan bermakna dalam komuniti saintifik negara. Bagi pihak ASM, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama meraihkan para saintis, jurutera dan juruteknologi cemerlang yang telah memberikan sumbangan yang signifikan kepada pembangunan dan kemajuan sains, teknologi dan inovasi negara. Terima kasih, Yang Berhormat. Hadirin yang dihormati, dalam era normal baharu ini, dunia kembali memberikan tumpuan kepada isu-isu asas seperti pendidikan, kesihatan, makanan, air, tenaga dan keselamatan. Isu-isu tersebut memerlukan penyelesaian dengan kadar segera. Di samping itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga telah memacu perubahan yang pantas dan disruptif kepada segenap sektor sosioekonomi di seantero dunia. Negara kita turut mengalami impak yang sama. Berbanding dengan negara lain, Malaysia merupakan antara negara yang progresif dari segi strategi, polisi, perancangan dan pelan hala tuju. Namun begitu, sikap dan mindset kita merupakan kelemahan utama yang menghalang kita daripada terus maju ke hadapan. Buat masa ini, kita masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran menggunakan ilmu dan pengetahuan dalam pembangunan, terutamanya ilmu yang menyatupadukan ilmu sains dan teknologi dengan ilmu kemanusiaan. Pendekatan berdasarkan ilmu yang komprehensif dan bersepadu sangat diperlukan dalam era pasca normal. Kompleksiti yang disebabkan oleh perubahan yang pesat, chaotic, lagi kontradiktori, memerlukan pendekatan yang berbeza dalam sains dan teknologi. Kita perlu membina suatu sains pasca normal. Sains pasca normal menolak pandangan alam tabi'i dari kacamata reduksionis dan menyangkal fahaman empiricism, materialism dan determinism. Nilai manusia kini menjadi titik tumpuan dalam menghadapi dunia pasca normal.
Sains pasca normal mampu membuka peluang baru untuk menyelesaikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara kita. Cabaran pasca normal perlu ditangani dengan solusi yang lebih berimbang dan saksama. Solusi tersebut tidak lagi berpaksikan teknologi sentrik, tetapi lebih serasi dan mesra kepada keperluan masyarakat, human centric, serta keperluan manusia sejagat, humanity centric. Oleh itu, timbulnya dua implikasi daripada kenyataan sebentar tadi. Pertama, sains alam tabi'i dan sains kemanusiaan perlu diiktiraf sebagai dua pendekatan ilmu yang setara dan perlu digabungkan dalam usaha pencarian penyelesaian. Kedua, para saintis dari kedua-dua bidang sains tersebut perlu bekerjasama dalam mencari penyelesaian yang membawa manfaat kepada insan dan alam supaya planetary health lebih terjamin. Hadirin yang dihormati, tentu sekali perubahan sikap dan mindset harus bermula dalam kalangan para ilmuwan dari bidang sains tabi'i maupun sains kemanusiaan. Alhamdulillah, ASM sudah lama mengamalkan integrasi yang dibangkitkan tadi. Barisan fellow ASM terdiri daripada ilmuwan dari bidang sains tabi'i dan sains kemanusiaan. Proses libat urus ASM mengamalkan kolaborasi antara 4 kelompok pemegang taruh dalam quadruple helix, iaitu sektor awam, industri, penyelidik dan masyarakat sivil. Izinkan saya mengemukakan ciri-ciri proses penggubalan dasar dan intervensi strategik yang diamalkan oleh ASM. Pertama ialah penggunaan kaedah foresight yang meninjau keperluan dan cabaran masa hadapan dengan menitik beratkan unsur sains, teknologi, inovasi dan ekonomi. Kedua, penglibatan pemegang taruh terdiri daripada quadruple helix dalam kajian yang memastikan cadangan dan penyelesaian yang dikemukakan bertepatan dan seiring dengan kehendak masyarakat dan negara. Ketiga, pendekatan open engagement diamalkan dalam kalangan rangkaian pakar ASM yang merangkumi pelbagai bidang ilmu agar kebijaksanaan kolektif dapat dihasilkan. Ini termasuk collective knowledge, collective intelligence dan collective wisdom. Kesemua pendekatan ini adalah selari dengan prinsip asas tadbir urus yang baik seperti yang digariskan dalam rangka kerja Malaysia Madani, iaitu demokratik, telus, terbuka dan inklusif sesuai untuk membangkitkan kepercayaan, saling menghormati dan belas kasihan antara peserta. Rangka kerja 10-10 MySTIE yang dibangunkan ASM mengetengahkan STI sebagai kunci penyelesaian terpenting kepada cabaran yang dihadapi negara. Rangka kerja tersebut menyediakan pendekatan yang sistematik, berstruktur dan holistik bagi menjadikan Malaysia sebuah ekonomi yang intensif pengetahuan secara terancang by design dan bukan secara kebetulan sahaja. Teknologi termaju seperti AI, machine learning dan blockchain adalah di antara 10 pemacu teknologi yang telah dikenal pasti. Ia memudahkan penyelesaian berdasarkan misi, mission-oriented solution disediakan, seterusnya membolehkan kolaborasi strategik dalam penyelidikan berdasarkan misi, mission-oriented research,
merentasi pelbagai bidang dan kepakaran. Dalam erti kata lain, ia bersifat human-centered serta humanity-centered. Penyelesaian melalui 10-10 MySTIE ini adalah bertepatan dan sedia dibangunkan untuk menyokong kerangka Malaysia Madani yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat. Alhamdulillah, proses ini telah menghasilkan penyelesaian yang efektif, kreatif dan inovatif untuk cabaran negara. Sehingga kini, ASM telah menghasilkan 191 kajian yang terdiri dari kajian perdana, kajian polisi dan juga kajian-kajian strategik yang memerlukan intervensi STIE. Dengan bangganya, saya ingin memaklumkan bahawa 80% cadangan daripada kajian ASM telah diguna pakai oleh pihak kerajaan. ASM akan terus memantau keberkesanan dan impak kajian-kajian berkenaan. Hadirin yang dihormati, kekuatan ASM untuk menyediakan penyelesaian strategik kepada negara terletak pada kebijaksanaan dan keluasan pengetahuan yang dipunyai rangkaian pakarnya. Permulaan ASM yang bertunjangkan 50 orang fellow asas pada tahun 1995 kini telah berkembang kepada seramai 1,114 orang pakar dalam pelbagai bidang. Kepelbagaian dan keterangkuman jaringan pakar ASM merentasi bidang-bidang STIE membolehkan ASM memberikan khidmat nasihat yang menyeluruh kepada kerajaan. Untuk makluman para hadirin, pelantikan fellow ASM adalah pengiktirafan STI sepanjang hayat yang tertinggi dalam negara berdasarkan Akta ASM yang diluluskan oleh Parlimen pada 1994. Anugerah tersebut diberikan kepada saintis, jurutera, teknologis dan cendekiawan unggul negara yang telah menyumbang secara signifikan ke arah pembangunan dan kepimpinan dalam sektor STIE dan telah diiktiraf di peringkat nasional dan antarabangsa. Malam ini, kita akan turut menyaksikan pengumuman penerima Top Research Scientist Malaysia. Pengiktiraf ini diberikan kepada saintis penyelidik terbaik dan cemerlang tempatan yang masih aktif serta mempunyai sekurang-kurangnya 10 tahun sumbangan terkumpul dalam bidang STIE. Seluruh jaringan pakar ASM terdiri daripada ilmuwan unggul tempatan yang memahami situasi setempat dan sesuai bagi menyediakan penyelesaian dan teknologi khusus untuk negara kita. Hadirin yang dihormati, setiap kejayaan yang telah dicapai pada hari ini tidak akan dikecapi tanpa sumbangan daripada presiden-presiden serta barisan pimpinan ASM terdahulu. Memetik kata-kata ikon sains Isaac Newton pada tahun 1675, I quote, "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants." Usaha mereka yang gigih, berdedikasi dan berwawasan merupakan asas kejayaan ASM yang berterusan seterusnya membawa ASM ke peringkat yang lebih tinggi. Kepimpinan Presiden ASM daripada Presiden pengasas, Academician Emeritus Profesor Tan Sri Datuk Dr. Omar Abdul Rahman serta semua presiden berikutnya, terutamanya kepada Presiden kelima ASM, Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail,
yang telah menerajui ASM ke arah memperkukuhkan ASM sebagai badan pemikir ke arah pemacu perubahan. Kini saya sebagai Presiden ke-6 bersama-sama jaringan pakar ASM akan meneruskan usaha ini dengan tekad untuk mengarus perdanakan STI ke arah masyarakat yang progresif, harmoni, makmur dan mampan di peringkat nasional dan antarabangsa. Hadirin yang dihormati, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua fellow dan top research scientist Malaysia bagi tahun 2023. Dengan penganugerahan dan pengiktirafan yang akan disempurnakan oleh YB Menteri sebentar lagi, ASM berharap agar semua penerima akan terus unggul dalam bidang masing-masing dan terus menyumbang kepada kemakmuran negara dalam sektor STIE. Juga hadir bersama kita pada malam ini ialah 53 orang saintis muda cemerlang yang terpilih sebagai ahli baru Young Scientist Network ASM 2023. Suka saya menjemput mereka semua berdiri sebentar. Sila berdiri. Young Scientist Network, 53 orang, mungkin semua tak dapat hadir. Tahniah saya ucapkan kepada anda semua dan kita berdoa agar anda semua dapat berganding bahu dengan jaringan pakar ASM untuk berbakti kepada negara melalui ASM. Bagi pihak ASM, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Musti atas kepercayaan yang diberikan kepada ASM dalam memberikan nasihat dan pandangan berkaitan STI untuk negara. Kepercayaan ini telah menyuntik semangat untuk ASM agar terus berusaha memberikan cadangan, nasihat dan penyelesaian STI strategik yang menyokong perkembangan dan kemajuan sosio-ekonomi negara. Akhir kata, saya menyeru kepada komuniti saintifik negara untuk menyumbangkan tenaga dan kepakaran demi menjadikan Malaysia lebih progresif, harmoni dan mampan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.